baby, maybe we were never meant to be. Gonna text you a row of emoji. Hari ini ku takkan suara lagi. Ku ketik sebaris emoji. Hey gadis, jangan mudah percaya pada setiap kata gunakan ada helanya. Jika bercinta pastikan kau ada batasnya. Ingat Tuhan, ibu, ayah, kau ada maruah. Ya, jaga batas, harga diri tak murah. Jangan kau serah semua pada pria dengan mudah. Ya sudah, sayangilah dirimu, biar bijak dengan ilmu. Jika benar dia ikhlas, pasti kau takkan tertipu. Assalamualaikum semua kepada peserta. Saya ingin umumkan kita mempunyai satu kontes, iaitu kontes #kontes, dan peserta perlu post gambar yang paling cute di Instagram dengan hashtag Save Cosmetic, Dr. Irma, #1 dalam sejuta sekarang untuk mendapatkan hadiah produk berharga RM1,000. Kontes ini akan ditutup pada jam 2.30 petang nanti. Ya, jadi harap maklum, dah boleh ambil gambar yang paling cute dalam handphone masing-masing, pergi ke Instagram dan post gambar tersebut dan letakkan hashtag Save Cosmetic, Dr. Irma, #1 dalam sejuta untuk memenangi hadiah produk berharga RM1,000. Kontes ini akan ditutup pada jam 2.30 dan peserta pertama akan mendapat RM300, produk berjumlah RM300, peserta kedua RM200 dan peserta pemenang ketiga akan mendapat RM100. So mohon untuk mengambil bahagian di dalam kontes hashtag, ya, #kontes. Boleh dapatkan information tersebut ataupun informasi tersebut di chat box Zoom ini. Untuk awak cantik tak? Cantik lah. Coklatnya untuk awak. Terima kasih. Cinta, dengarlah kau ku gelas sayang, mengertilah getaran jiwaku, menyeru nyawamu, kau Nobela cintaku, kau puisi mimpiku, dengan setiap nafasku, kau definasi cinta, namamu meniti di bibirku, wajahmu ukiran hatiku, suaramu musika hidupku,
Janganlah kau menjauh, kecewalah kau kejora indah. Terangi malam gundah, namamu meniti di bibirku, wajahmu ukiran hatiku, suaramu musika hidupku, arahkanmu kau definasi cinta. Oh, ku serahkan hati, selamanya kau miliki. Ku serahkan jiwa, harapku ke surga, namamu meniti di bibirku, wajahmu ukiran hatiku, suaramu musika hidupku, anak kamu. Assalamualaikum semua. Sebelum kita memulakan majlis, marilah bersama-sama kita baca surah Waalaikumsalam. Ya. Marilah kita baca surah Al-Fatihah. Hai semua, selamat datang ke program Libat Sama Community, Safe Cosmetic Among University Student. Program Libat Sama Community ini melibatkan peserta dari Uni KL, UniMap, UTM, IAG Sdn Bhd, BESCO dan jenama Dr. Irma. Saya, Dr. Zafir, merupakan moderator bagi sesi ini. Mohon peserta untuk bertanyakan soalan di ruangan chat nanti. Kita akan bacakan soalan semasa sesi soal jawab. Di samping itu, mohon peserta untuk mengisikan link kehadiran di chat. Jangan lupa kita ada kontes. Yang pertama iaitu kontes, hashtag kontes. Peserta perlu post gambar yang paling cute di Instagram dengan hashtag Safe Cosmetic, hashtag Dr. Irma, hashtag 1 dalam sejuta. Dan program dan kontes ini menawarkan produk berharga RM1,000. Cepat ya untuk postkan gambar yang paling cute di Instagram kerana kita akan tutup pada pukul 2.30 nanti. Okey, untuk pengetahuan semua, program ini mensasarkan pelajar universiti atau remaja dan memberikan pendedahan berkenaan dengan safe kosmetik dengan sesi bersama penceramah kita iaitu Dr. Irma. Sebagai wanita, kita selalu membeli barangan kosmetik ini. Mungkin setiap bulan, mungkin setiap 3 bulan sekali. Okay? Jadi kita perlu tingkatkan pengetahuan berkenaan dengan safe kosmetik supaya kita tidak ditipu oleh penjual di luar sana dan kita dapat menjaga kulit kita supaya tidak tercemar daripada chemical yang berbahaya. Okey, kita terus ke majlis pembukaan oleh Profesor Madya Dr. Rosilah Jamil, Assistant Dean External and Global Engagement, Azman Hashim International Business School, UTM. Jadi dipersilakan Prof. Madya Dr. Rosilah Jamil untuk upacara pembukaan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Boleh dengar Okay. Alright, first of all, saya nak ucapkan tahniah lah kepada project team kerana menganjurkan program yang sangat bagus ni, dan saya ucapkan juga selamat datang, terima kasih banyak kepada Dr. Irma Shida ya, yang akan bersama kita hari ini untuk sesi perkongsian.
secara asasnya saya rasa program bertajuk Safe Cosmetic Usage ni kan sangat penting dan kena dengan target group untuk petang ni. Kerana seperti yang Madam Host tadi dah nyatakan, teenagers, they are now already thinking about how to make themselves beautiful, and then they are in the process of deciding dia punya purchasing behavior, and how to make that purchase decision in terms of which cosmetic to buy. They need some guidance, ya. And kita pun dah tahu that kebanyakan ada banyak report tentang apa yang bagus dan tak bagus, ya. So I applaud the team again lah for conducting this kind of program. Dan saya difahamkan, ya, program ini melibatkan banyak pihak, ya, bukan sahaja daripada Azman Hashim International Business School UTM, tapi juga daripada, kalau saya tak silap tadi, ada UniKL, Unimap, dan of course daripada pihak industri dan juga pihak-pihak lain lah, ya. So ini dapat menyampaikan hasrat kami di HIPS UTM juga untuk memperbanyakkan penganjuran program yang melibatkan kerjasama daripada pelbagai pihak. So tahniah juga atas perkara tersebut. So dan juga saya rasa program ni pun kena dengan minat dan research interest project team tentang marketing, ya, marketing behavior, how to proceed with green marketing and things like that. So this is very good. Alright, without further ado, saya dengan ini merasmikan penganjuran program ini, Safe Cosmetic. I hope that everybody will have a good time lah and learn a lot from this kind of program. Terima kasih Dr. Zafir, dan tanya lagi kepada Dr. Ma Kalsum dan team membernya. Okay. Assalamualaikum, saya Dr. KF, Timbalan Dekan UniKL MyTech. Saya ingin mengucapkan semoga selamat berkolaborasi dan semoga program kita dapat memberikan manfaat kepada pelajar dan kepada komuniti. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Madya Dr. Muhammad Haris bin Amlus, rakan kolaborasi Universiti Teknologi Malaysia, mengharapkan program ini mendapat manfaat kepada universiti, industri dan juga rakan-rakan kolaborasi yang lain. Hai, Assalamualaikum. Saya Iman Rakim, Presiden BESCA, rakan kolaborasi. Jom stay tune bersama Dr. Irma. Alhamdulillah, dan terima kasih diucapkan Profesor Madya, Dr. Rosila Jamil dan video montaj tadi. Kepada semua peserta dimohon untuk membuka kamera kerana kita akan mengambil gambar. Mohon untuk buka kamera semua. Kita ada 4 galeri ni. Galeri pertama dah siap ke? Belum lagi. Ada ramai partisipan masih lagi belum buka kameranya. Oh, okey. Kita minta semua partisipan untuk membuka kamera. Tunjukkan muka anda. Kita perlu berbangga dengan apa yang kita ada. Okey, macam kelas pula kan, kena buka kamera semua, nak pastikan semua hadir. Okey. Jom kita buka kamera semua.
Okey, 1, 2, 3. Alright. Okay, like another one. 1, 2, 3. Thank you. Okey dah ya, kesemua panel telah diambil gambar. Okey. Okay. Saya rasa mungkin line Dr. Zafir ada Ya problem betul, ni. ada Kita problem. tunggu dia kejap. Minta maaf. Okey. Okey, tanpa membuang masa lagi, kita akan memperkenalkan dengar suara saya? Okey. Tanpa membuang masa lagi, kita akan memperkenalkan penceramah kita, seorang wanita yang berjaya dan berkerjaya. Okey. Mesti kita akan teruja untuk mendengar ceramah daripada beliau kerana beliau mempunyai pelbagai latar belakang. Beliau digelar a beautiful musician dentist oleh Media Malaysia. So Dr. Irma Syida Abu Samah merupakan CEO Irma Ariandi Global Sendirian Berhad. Dr. Irma adalah seorang isteri, seorang ibu dan seorang wanita businesswoman yang berjaya. So beliau merupakan seorang graduan bidang perubatan dari Universiti Kebangsaan Malaysia dan bergelar Doktor Gigi pada usia 24 tahun, ya, muda lagi. So pada tahun 2004 beliau memulakan kerjayanya sebagai doktor gigi di Kelantan dan bekerja sebagai pegawai kerajaan. Dalam beliau meneruskan kerjayanya sebagai seorang doktor gigi, beliau menanam cita-cita untuk membuka klinik sendiri dan pada tahun 2007 beliau telah membuka Irma Ariandi Dental Clinic di Plaza Lakin Johor Bahru. Pada 2015 beliau telah memasarkan produk kosmetik jenama Dr. Irma. Ya, sangat awal ya beliau memasarkan produk kosmetik jenama sendiri dan mempunyai sebuah spa iaitu Dr. Irma Lifestyle, Wellness dan Hub di Plaza Lakin. Bolehlah kita melawat ke spa beliau nanti, ya. Kesibukan beliau sebagai seorang doktor tidak membataskan minat beliau untuk menggapai impiannya menulis lirik dan lagu. Bukan sahaja seorang doktor, seorang pengusaha kosmetik tetapi juga seorang penulis lirik dan lagu. Bukan itu saja, beliau mempunyai company Dr. Irma Entertainment yang mempunyai ramai artis di bawah naungannya. Dengan minatnya yang mendalam terhadap muzik, beliau berkolaborasi dengan beberapa artis seperti Farhad dengan lagu berjudul Definisi Cinta dan lagu yang dinyanyikan oleh Ayah Sofia bersama Waris berjudul Emoji dan satu dalam sejuta lagu nyanyian Dr. Irma sendiri. So beliau tambah lagi satu kerjaya sebagai penyanyi melalui label Dr. Irma Entertainment. So lagu yang dimainkan di awal program tadi dan di akhir program ini nanti semuanya merupakan ciptaan ciptaan beliau, ya. Hebat sungguh persona Dr. Irma. Jadi tanpa membuang masa, majlis menjemput Dr. Irma untuk menyampaikan ceramah beliau bertajuk Safe Cosmetic Among University Student. Dipersilakan. Mungkin Dr. Irma boleh unmute. Okey, terima kasih banyak. Tadi tak unmute awal. Selalu terlupa kan macam tu kita dah semangat bercakap rupanya tak unmute. Okey, sekali lagi saya ulang.
Ya, Assalamualaikum semua. Salam sejahtera. Selamat tengah hari. Harap semua orang dah lunch hari ni. Saya sebelum saya mulakan talk saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada pihak UTM kerana sudi menjemput saya hari ini dan juga kepada rakan kolaborasi universiti, kepada komiti yang menganjurkan program ini dan juga kepada Prof. Madya Dr. Rosila, kepada Dr. Makasum dan juga kepada kita punya moderator hari ini, Dr. Zafir. Terima kasih banyak. Saya nak minta izin untuk share screen saya. Boleh? Okey. Persilakan. Terima kasih. Okey. So, semua orang boleh nampak skrin saya ya. Seperti yang tadi Dr. Zafir sebutkan, saya adalah Dr. Irma Shida, seorang doktor gigi. Ya, doktor gigi by profession. Dan masih lagi tanpa gigi. Kalau semua orang nak tahu, saya daripada klinik gigi. Makan lunch sekejap, tu yang saya minum air tadi sebab baru nak minum air. Dan ni kita bagi talk, lepas ni saya pergi tampal gigi balik semula. So betul, saya mengusahakan beberapa syarikat dalam satu masa dan ya betul, saya juga ada satu label muzik yang saya usahakan juga dengan partner saya, Ria Record. Dan sebenarnya sebab saya suka sikit nak cuit tu sebelum saya masuk kepada topik kita hari ni, Safe Cosmetics among University Students. Saya nak juga cuit, kenapa? Mungkin ramai yang tertanya, Dr. Irma ni dah doktor gigi, Dr. Irma ni buat kosmetik pula, dia buat lagu pula, lirik pula, terus dia menyanyi. Kenapa? Okay, saya nak kait kat situ aja sikit, kenapa? Saya rasa ramai orang yang tanyakan saya soalan ni sebelum ni, kenapa doktor gigi buat kosmetik, kenapa ni? Okey, doktor gigi buat kosmetik itu adalah satu keputusan bisnes yang saya buat. Keputusan bisnes yang saya rasa kalau saya nak cerita kenapa daripada doktor gigi pergi ke kosmetik tu cerita tu panjang, sangat panjang, memerlukan satu lagi session. Tapi saya nak cuit sikit tadi disebabkan tadi ada yang Dr. Zafir kita ada sebutkan, bukalah kamera, beranilah sikit buka kamera, betul tak? Okey, saya nak cerita sikit sebelum saya mula tentang keberanian sebenarnya. Kenapa sebelum ni saya buat lagu, saya buat lirik, ya, saya tulis lagu dan saya juga penulis lirik. Tetapi untuk satu dalam sejuta sebenarnya saya memberanikan diri. Kalau sebelum ni lagu saya dinyanyikan oleh orang lain, saya sebagai pencerita dan cerita saya disampaikan oleh penyanyi macam Farhan, Azharina Azhar dan penyanyi-penyanyi muda yang saya cuba gila. Tapi kali ni keberanian itu yang saya pupuk untuk saya keluar dan menyanyikan sendiri. Untuk letak diri kita di depan, untuk memberanikan diri. Jadi lepas ni kalau lah tiba-tiba minta buka kamera, semua berani lah ya, okay? Alright, so saya bismillahirrahmanirrahim, saya nak mulakan talk saya hari ini, semoga bermanfaat. Sedikit sharing daripada saya, sepanjang apa yang saya lalui selama 6 tahun sebagai pengusaha kosmetik dan juga lebih daripada 15 tahun sebagai seorang doktor gigi. Sebelum pada tu saya nak juga tengok di ruangan chat daripada peserta-peserta kita hari ini, selamat datang, tahniah kerana anda orang kata ambil satu langkah untuk cari ilmu lebih daripada apa yang ada. Tahniah saya ucapkan. Dan juga saya kalau boleh nak tengok dekat ruangan chat, kalau semua orang rasa berminat dan sangat-sangat teruja nak dengar cerita apa benda ni sebenarnya Safe Cosmetics ni. Adakah selama hari ni apa yang kita pakai ni tak selamat? Kan? Okey, so saya nak kalau ramai yang berminat ni nak dengar apa yang saya nak ceritakan, kejap lagi cuba type satu dalam ruangan chat. Boleh tak? Saya nak tengok ramai tak yang type ni. Saya buka sekejap ruangan chat kita. Okey? Ada tak? Okey, kalau berminat tentang Safe Cosmetics ni boleh tolong type satu di ruangan chat. Okey, kita nampak ada satu. Ramai. Okey, at least bolehlah kita sedap hati nak mula. Okey. Alright, so seperti yang tadi ini adalah pengenalan tentang diri saya. Okay, dan apa tu sebenarnya kosmetik? Okay, bila kita sebut kosmetik, sebenarnya kebanyakan orang akan kata lipstick. Betul tak? Lipstick, eyeshadow, foundation, benda tu, makeup. Sebab makeup dan kosmetik tu sinonim. Bila kita sebut je kosmetik, sentiasa ni makeup. Sebenarnya tidak. Okay, bila kita bercerita tentang kosmetik dan keselamatan kosmetik, sebenarnya di dalam Malaysia ni dan juga di luar negara, pasaran umum, bila disebut kosmetik, luas sebenarnya maksudnya. Okay, luas. Apakah yang dikonsider sebagai kosmetik adalah apa sahaja produk yang dipakai di luar badan kita
Okay, di luar badan. Maknanya bukan telan lah, bukan masuk dalam perut. Okay. Dipakai di luar, tak kisah di rambut, di kulit ataupun di kuku ataupun untuk kita punya penjagaan mulut, untuk intimate care, asal disapu luar adalah dipanggil kosmetik. Dan tujuannya adalah untuk melembutkan kulit, melembutkan rambut. Contoh, untuk mencerahkan, untuk membuang bau, untuk memberikan warna. Contoh kan kita punya foundation berikan warna. Untuk orang kata mewangikan, itu semua digelar kosmetik. Jadinya kosmetik tak semestinya makeup. Macam yang kita pakai ni lipstick kan. Tadi sebelum start saya tutup sekejap saya punya kamera sebab nak pakai lipstick, lepas makan sebab pakai lipstick. Itu kosmetik. Macam tu juga Dr. Zafir kata, perempuan tak boleh dipisahkan dengan kosmetik. Buka kamera tengok, oh lupa pakai lipstick, terpaksa tutup pakai pula lipstick. Itu kita. Okay. Jadi, apakah yang dikategorikan sebagai kosmetik? Makeup, yes, kosmetik. Apa juga produk penjagaan muka dan kulit. Tak kisah, pencuci muka, pelembab, pelembab yang melembutkan kulit, pelembab yang memutihkan kulit, sabun memutihkan kulit, semua kosmetik. Okay? Obat gigi, obat kumur, kategori kosmetik. Kan macam mana tu, boleh kan? Okay? Sanitizer, hand sanitizer, kategori kosmetik. Sebab dia sapu luar. Okay? Dan juga macam yang digambar di ujung sekali ni, dekat atas kepala saya tu, Lady Fresh Serum. Yang itu adalah untuk menjaga bahagian intim wanita. Pun kategori kosmetik juga. Sebab selagi dia tu dikategorikan sebagai produk yang melembutkan, mencerahkan, mewangikan. Okay? Faham tak? Okay, kalau siapa-siapa yang dapat faham tadi apa yang saya sebab penting ni, yang ini kena faham dulu. Okay, siapa-siapa yang faham sila type 1. Dekat ruangan komen lah. Okay? Alright, ada yang dah faham. Tapi ramai lagi yang belum. Okay, terima kasih banyak. Jadi kalau kita cerita ni orang faham, kita suka. Okay. Alright, apa pula yang dikategorikan sebagai safe cosmetic? Yang kita sebut tadi, daripada A sampai Z, daripada penjagaan badan, penjagaan muka, penjagaan mulut, penjagaan kaki, apakah yang digelar sebagai safe cosmetic? Okay. Adakah semua yang kita lihat di atas dari pasaran online ataupun offline itu adalah safe? Adakah semua selamat dipakai? Okey, jawapannya kita kena tengok, kena jadi pembeli yang bijak. Macam mana kita nak tahu dia selamat? Satu, yang paling penting dia kena didaftarkan dengan appropriate body skill. Maknanya kalau di Malaysia, kita bercerita tentang pasaran Malaysia, okey, nama je kosmetik, tak kisah sapu kat mana pun. Okay, tak kisah sapu kat mana pun, rambut ke, pewarna rambut ke, ataupun pelembab muka ke, lotion tangan, spray badan, penyembuh badan ni, pewangi badan ke, deodoran ke, sanitizer, nama je kosmetik perlu didaftarkan dengan Kementerian Kesihatan Malaysia sebagai notifikasi kosmetik. Dia ada banyak beza. Nanti sekarang kejap lagi saya akan cerita apa je lagi pendaftaran dengan Kementerian Kesihatan ni. Dia bukan kosmetik saja, ada banyak. Tetapi bila kita cerita tentang safe cosmetic, notification number adalah sangat penting. Setiap produk yang hendak dijual, memastikan dia selamat, memerlukan notification number. Sebab notification number ni lah surat beranak dia sebenarnya. Kalau kata notification number ni tak ada, macam tak ada surat beranak lah. Tak boleh sebenarnya nak dijual di mana-mana pun. Okay. Dan juga bila dah didaftarkan dengan appropriate body tadi seperti KKM, dia perlu dibuat dengan cara yang selamat dan juga tanpa bahan kimia berbahaya, kerana kita kena daftarkan setiap bahan yang kita buat untuk mendapatkan notification number tersebut. Okey, apa yang kita perlu tengok dalam kosmetik untuk pastikan yang dianya selamat? Ada 3 benda sebenarnya yang kita boleh letakkan sebagai marker. Okey, sebagai marker. Tak wajib tapi perlu ada. Okey, contoh halal. Halal tak wajib. Tak semua produk kosmetik ada halal. Tetapi bila ada logo halal aja pada kosmetik tu, kan dia menandakan kosmetik tu terletak pada aras paling tinggi sebab dia kena melalui berbagai proses untuk mendapatkan halal. Okey, sebab untuk dapat halal nombor 1 dia kena NPRA ni ada, iaitu notification number. Okey, dan juga GMP kena ada. Barulah boleh dapat halal. Okey, jadinya bila kata satu-satu produk tu halal, kita dah tak perlu nak persoalkan dia ni buat kat mana, belakang rumah ke tak? Tak boleh. Kalau dia ada dibuat dengan GMP, buat belakang rumah ke, kat dapur ke, tak boleh.
Okay, kalau dia ada notification number, bancuh dekat belakang rumah tu tak boleh. Memang tak boleh. Sebab tu saya kata nak memastikan dia ni selamat, notification number itu sangat penting. Okay, apa tu notification number? Macam mana kita nak tahu? Ni jawapan dia. Okay, sebenarnya setiap produk yang kita nak beli, kita boleh tengok dia tu bernotifikasi atau tidak. Cuma kebanyakan daripada kita tak faham dan tak mengerti. Mungkin juga tak pernah dengar ataupun kita tak pernah tahu. Mungkin orang sebut dah jadi note number tapi tak tahu note number tu apa. Okay, di sinilah terletaknya kepentingan note number tersebut. Okay, kita boleh cari note number ni di Quest 3. Type aja Quest 3 dekat Google. Type aja Quest 3 product search. Cari. Setiap produk yang tersenarai di dalam Kementerian Kesihatan Malaysia dan berdaftar akan ada di sana. Contohnya seperti ini. Okay, nampak tak? Okay, Irma dan juga Bersama Berhad diletakkan apakah syarikat yang mengeluarkan produk tersebut dan juga nama produk yang kita daftarkan beserta notification number. Inilah surat beranaknya. Di sinilah Kementerian Kesihatan memastikan yang produk kita jual itu selamat atau tidak. Kerana proses untuk mendapatkan notification number ini adalah kita perlu submit semua bahan yang kita gunakan. Jadi memastikan produk tersebut selamat untuk didaftarkan. Selain daripada itu juga, selain daripada kita letak semua produk bahan yang kita letak di dalam produk, kita juga kena pastikan kilang yang membuat produk tersebut adalah kilang GMP. Yang bancuh dan yang bungkus. Okey, dia kilang ni kalau kita kilang lagi banyak lah kan. Okay, kilang dia boleh kilang bancuh produk aja, bungkus di tempat lain. Ataupun boleh kilang yang bungkus dan bancuh tempat yang sama. Okey, jadinya dia kena pastikan untuk dapat notification number di bawah Quest 3, kilang kena GMP. Kalau kata bungkus kat tempat lain, kilang pembungkusan pun kena GMP. Untuk memastikan produk tersebut selamat untuk dipasarkan dan selamat untuk digunakan dan memastikan produk tersebut tak ada bahan-bahan yang diharamkan oleh KKM. Dan cara pembuatan produk itu cukup bersih. Okay, cukup bersih dan cukup selamat. Alright, kita tengok pula apa ada kat sebelah ni. Apa tu GMP? Apa tu GMP? Sebelum tu saya nak tanya dulu, semua yang di dalam kita punya Zoom webinar ni ada lagi ke tidak? Kalau ada lagi di sini boleh tak jawab dia di chat room, di chat box itu. Tengok sekejap. Ada tak? Kalau masih ada di sini jawab ya. Ya, terima kasih Nur Azmil, Idham, Yasmin. Betul tak sempat nak baca sebab laju sangat dia punya ya tu. Okay, terima kasih banyak. Alright, sebab ni penting ni. Kenapa GMP? Kalau tidak kan kita cerita sebut-sebut GMP tak faham GMP ni apa. Okay? Dan untuk bagi kalian-kalian siswa-siswi dan juga kita punya peserta hari ni, anda kata kalau tiba-tiba ada niat nak mengeluarkan produk brand sendiri, okay? Ada niat, kadang-kadang kita ada niat lepas kita habis belajar, kita rasa kita naklah keluarkan produk. Seperti saya Dr. Gigi. Certification saya adalah sebagai seorang doktor gigi, tapi saya mengeluarkan produk kosmetik. Dan akan datang saya akan keluarkan produk gigi yang lebih dekat dengan saya. Tetapi saya tetap keluar daripada lorong selesa saya. Okay, so anda kata, adalah lepas ni yang rasa nak buat jenama sendiri. Pastikan kilang yang you nak buat perjanjian manufacturing tu ada GMP. Okay, kalau dia tak ada GMP, macam mana nak tahu dia ada GMP ke tak? Minta dengan dia. Saya nak tengok sijil GMP awak. Dia tak boleh keluar sijil GMP tu keping tu, jangan buat kilang lain. Okay? Sebab kalau tak adalah kilang GMP, tak bersijil GMP, susah you nak pasarkan produk ni. Mungkin boleh setakat dalam Malaysia kata tak payah dah GMP, jam-jam sudah tak payah daftar. Okay. Tapi andai kata produk tu boleh dikembangkan nak bawa ke luar negara, GMP adalah satu benda wajib. Okay? Alright, GMP adalah Good Manufacturing Practices yang perlu diamalkan mengikut guideline yang telah ditetapkan dalam kita di Malaysia, ditetapkan oleh KKM. Okay, sebab kita ada kosmetik GMP, KKM dah tetapkan setiap kilang kosmetik kena ada kosmetik GMP. Alright, dan memastikan makanan, salah eja minta maaf, beverage, cosmetics, pharmaceutical, dietary supplements dan medical devices adalah selamat untuk dipasarkan dan setiap step pembuatan adalah mengikut guideline yang telah ditetapkan oleh KKM. Dari situ kita dah tahu dah selamatlah kosmetik tu kalau kilang yang mengeluarkan produk tersebut ada GMP.
Dan tadi macam kita kata untuk dapat notification number, dia kena ada GMP. Dan untuk dapat halal, dia kena ada GMP dan notification number. Sebab tu saya kata halal duduk di tangga teratas. Tak ada masalah kalau kosmetik tu ada halal, tak perlulah nak rasa was-was. Apa tu GMP? Okey, memastikan bila kilang membuat produk dia dalam proper attire dan utmost cleanliness. Dia perlu ikut standard prosedur dia di mana pakaian kena macam gini, kena dibersihkan tempat pembuatannya, dia punya line up untuk memastikan filling produk tu dan juga kalau GMP sampai kalau produk krim bilik lain, produk liquid bilik lain, dia lain-lain bilik dan produk tersebut dia akan keluar satu line aja. Masuk pintu lain, keluar pintu lain, dia tak akan lalu lagi tempat yang sama. Itu adalah GMP. Dah bagi situlah, tapi kalau nak cerita lagi panjang nanti. Alright, dan juga produk yang dihasilkan melalui proper R&D. Okay, kita tak boleh kata kita duduk dekat dapur, kita bancuh essential oil, campur dengan olive oil, lepas tu goncang-goncang, letak. So itu kita dah R&D, tak boleh. Okay, itu bukan R&D. Sebab saya ramai juga yang apa orang kata saya bagi talk sebelum ni kan, tanya macam tu, saya kata sebab saya kata dah buat R&D macam mana kita nak pasarkan. Saya kata yang tu bukan R&D, yang itu kita cuba-cuba di dapur, itu homemade. Okay, so R&D memerlukan makmal yang akan orang kata membancungkan bahan tersebut, bahan yang kita nak buat ni, produk ni, dan memastikan dia stabil. Selain daripada itu, stabil tu satu hal sebab kita kena tahu produk kosmetik shelf life dia 3 tahun. Okay, 3 tahun. Jadi bila 3 tahun, segala bahan yang kita letakkan in combination, dia kena pastikan dari segi texture, dia kena stabil. Kita tak nak produk tersebut tu bila kita dah buat, mula-mula pekat macam krim. Lepas tahun cair, maknanya tak stabil lah tu. Okay? Kita tak nak masuk buat warna putih. Lepas 4-5 bulan, tukar pula warna pink. Tak stabil. Okay? Lepas tu kita tak nak buat produk, mula-mula cantik, lepas 2-3 bulan kering. Tak stabil. So bila kita kata proper R&D, mengambil masa yang lama dengan memastikan produk tersebut selamat satu, stabil satu lagi, dan melalui ujian-ujian yang sepatutnya. Okay, ujian makmal. Dan satu lagi, ujian makmal daripada kilang tersebut sendiri. Macam ni, microbial test for each and every batch. Setiap batch yang kita bancuh, dia kena ada ujian mikrobnya tersendiri untuk pastikan that batch dia selamat. Tak ada bakteria yang keluar bersama-sama dengan produk. Okay, so memang kita tahulah kalau kita tengok macam ni memang selamat lah kan. So safe kosmetik yang kita pilih tu. Okay. Alright. Dan satu lagi, apa yang membezakan cosmeceutical dan pharmaceutical? Maknanya apa yang membezakan kosmetik dan juga produk yang orang kata dikategorikan sebagai ubat? Kat sini kenapa juga saya sentuh pharmaceutical ni? Sebabnya kadang-kadang kalau kita tengok iklan-iklan di Malaysia, sebab kita ramai usahawan kosmetik, kita ramai founder kosmetik dan kita banyak lihat iklan-iklan kosmetik. Okay? Dan iklan-iklan tersebut kadang-kadang ada keluar merawat. Kan? Yang ini boleh merawat jerawat. Okay. Produk ini boleh heal. Okay. Perkataan-perkataan seperti merawat, treat, heal, kan, alleviate, itu adalah perkataan-perkataan dalam bidang medical yang kita gunakan sebagai doktor, yang bukan digunakan oleh orang umum. Okay, yang itu yang membezakan antara kosmetik dan juga farmasi, produk farmasi. Okay, kita ambil contoh paling senang. Dalam vitamin, kata contoh saya, vitamin C serum saya ada retinol. Retinol adalah vitamin A. Okay, retinol vitamin A dalam serum vitamin C saya. Okay, tapi retinol dianggap sebagai kosmetik sebab vitamin A dalam jumlah dan nisbah peratusan yang sangat kecil untuk pakai setiap hari tanpa pengawasan doktor. Selamat untuk digunakan oleh ibu yang sedang hamil. Itu cerita dia satu. Okay, pegang satu retinol. Satu lagi vitamin A. Satu lagi jenis, kita ada vitamin A, retinoid. Vitamin A juga, nama dia lain. Kan? Yang diletak dalam bentuk krim seperti adapalene. Tu.
Okay, seperti retin A yang tak boleh dibeli di kaunter biasa, kena beli di klinik ataupun kaunter farmasi, kena tulis nama. Dan juga kita ada juga tretinoin yang makan, yang pergi ke klinik untuk dapatkan ubat tersebut untuk makan, sama kes untuk hilangkan jerawat, tapi memerlukan pesakit ni tanda tangan, release form, mengatakan saya faham saya makan ubat ni dan saya faham ubat ini akan menyebabkan kecacatan janin kalau saya makan dan saya akan cuba untuk tak hamil selama 2 tahun. Vitamin A juga. Jadinya kat mana kita nak membezakan tu? Di manakah kosmetik? Di manakah farmasi produk yang patut diedarkan di bawah farmasi kategori medical? Macam mana kita nak bezakan? Okay, nak membezakan tu kalau kita pergi ke kaunter kita akan nampak ni. Okay, bila farmasi dia akan ada male number. Bila male number dia adalah kategori obat-obatan. Note number kategori kosmetik, bukan untuk merawat. Okay? Jadi itu adalah perbezaan yang ketara antara dua. Okay, so pharmaceutical product are for treatment and prevention of disease and condition. Jadi dia ada male number. Kosmetik pula tak boleh dianggap sebagai rawatan. Kita anggap sebagai produk yang macam tadi saya sebut, melembabkan, melembutkan, mencerahkan, memutihkan, mencantikkan, mewangikan. Tu. Okay? Yang menambahkan confident. Okay, confident. Saya selalu menggunakan perkataan wellness. Wellness. Okay? Charles, wellness tu saya suka guna. Sebabnya bila kita tahu wellness, okay, wellness dia ada 6 cabang dan sebenarnya kosmetik adalah terdiri daripada salah satu cabang yang di dalam kategori wellness tersebut untuk mengekalkan kesihatan dan confidence diri, bukan merawat. Okay, ingat tu ya. Okay, so ada juga produk yang safe. Okay, dia safe. Macam ini salah. Ini dah pergi slide baru. Ini slide yang ini dulu. Sorry. Okay, ini adalah pecahan-pecahan kosmetik yang selalu kita dengar. Okay, siapa pernah dengar ni? Siapa pernah dengar organic kosmetik? Okay, saya nak tanyalah chat box lah. Lama dah tak tanya, tak berbual dengan orang kat chat ni. Siapa pernah dengar organic kosmetik? Tolong type satu. Organic. Okey, ada ramai juga pernah dengar. Okey, kat Malaysia ni dah mula dah pergerakan organik kosmetik ni. Okey, soalan tricky sikit. Okey, siapa pernah dengar organik kosmetik? Tapi tak tahu apa benda tu organik kosmetik? Satu, tolong type satu. Pernah dengar organik? Organik. Tapi tak tahu apa benda lah organik kosmetik ni. Ramai juga kan? Ramai juga. Macam mana kita nak beli benda yang kita tak tahu, betul tak? Macam mana kita nak appreciate benda yang kita tak tahu? Okay, bila kita tak tahu satu benda, kita tak nak appreciate. Sebab itulah kita kena mendalaminya macam tu. Kan? Macam tadi lah, kalau kata Dr. Imam menyanyi, kalau orang dengar macam, alam menyanyi pula dia. Tapi kalau saya tak ceritakan kenapa saya menyanyi, kenapa saya nyanyikan lagu saya sendiri, kerana saya mencari keberanian, okay? Orang tak akan faham dan tak akan nak dengar cerita kita. Okay, sekarang kita cerita. Chemical, natural, organic dan homemade. Apa beza antara empat ni? Dalam kosmetik kita selalu dengar ni. Okay? Okay, chemical. Chemical ni sebenarnya kebanyakan kosmetik kita terdiri daripada bahan kimia. Kita tak boleh nak menidakkan. Okay? Made with synthetic chemical, sintetik. Dan kita tahu bahan sintetik ni yang bukan kita ambil dan perah daripada mana-mana pupuk. Dia sangat-sangat murah. Relatively cheap. Dan banyak chemical kosmetik ni sebenarnya daripada dulu memang tak ada masalah. Tetapi disebabkan oleh pasaran, disebabkan oleh permintaan dan consumer. Okay, demand daripada consumer. Kita tahu kalau dalam market kan, dalam pasaran, kalau kita kaji pasaran, setiap produk, setiap perniagaan dia akan kaji consumer punya demand, market demand ni nak apa. Dan pada satu ketika dulu, market demand kita semua nak kulit putih. Diorang tak kisah kalau muka hitam, muka putih, tangan hitam, lain colour. Tak kisah, nak putih zaman tu. Okay, jadi bila market demandnya sebegitu, okay, market demandnya sebegitu, bukan demand untuk kulit sihat. 10, 15 years ago, orang tak kisah kulit sihat. Dia nak kulit putih dan dia akan tanya berapa cepat kulit putih. Okay, that was the question back then. So, dalam local cosmetic scene, okay, any business owners
akan nak cuba sedaya upaya untuk puaskan hati market tu sebab di situlah bisnesnya. So in local cosmetics, say I think 10 years ago, lebih kurang sampailah saya masuk dekat dalam scene juga around 6 years ago, we face that problem. Okay, a lot of cosmetics, local cosmetics, laced dengan hazardous chemical untuk memastikan dia dapat produk yang cepat, dia dapat efek yang cepat, putih cepat, okay. Dan kebanyakannya produk-produk sebegini terjadi pada produk timbang kilo. Sekarang kita dah jarang dengar dah. Sebabnya kenapa? Sebab awareness dah ada. Kita punya public, orang ramai ni dah dapat awareness sedikit sebanyak apa yang kita laungkan, apa yang kita cuba untuk ketengahkan daripada 6 tahun lepas, sedikit sebanyak, walau tak banyak, walau 2% pun daripada seluruh Malaysia, tapi tetap sikit dah ada. Okay? Awareness mengambil masa yang sangat panjang. Sangat sukar, sangat getir, tapi berbaloi kalau satu hari nanti tercapai. Ni. Jadinya timbang kilo ni yang orang salah faham adalah dia adalah produk-produk biasanya yang daripada negara jiran yang tak lulus yang dibeli platform dan dibungkus di rumah. Itu masalah timbang kilo. Okay, itu adalah produk timbang kilo yang tak ada pendaftaran KKM. Okay. Lagi satu, natural. Apa tu natural? Produk kan ramai sekarang ni nak natural. Natural produk ni adalah yang biasanya dibuat daripada plant extract mineral. Okay, tapi mahal sebabnya sangat susah nak dapat. Dia sangat-sangat difficult to source dan biasanya natural 100% ni kalau kita nak dapat kita punya raw mat including saya terpaksa dapatkan daripada luar negara. Yang quality, yang level kosmetik dan yang halal sebab produk dia halal. Jadi saya terpaksa cari sourcing daripada kilang-kilang yang mengeluarkan ekstrak yang halal. Okay. Organik pula, ini tadi yang ramai yang nak tapi tak tahu apa. Organik adalah sama produk yang menggunakan bahan tadi itu plant extract, mineral especially plant. Tapi dipastikan pokok tersebut, kalau kata pokok lah, pokok tersebut dibaja dengan baju organik. Sampai ke situ dia cari. Sampai ke umbi, pokok tu jangan pakai baju kimia. Pokok tu pakai baju organik. Itu sebenarnya. Jadi of course definitely dia akan lebih mahal daripada produk yang claim just to be natural sahaja. Lagi tinggi percentage organik dia, lagi mahal produk tersebut. Okay. Dan kita contribute kepada banyak benda kalau kita beli produk organik. Selain daripada kita pakai produk yang baik untuk kulit kita lah, produk organik. Satu lagi kita contribute to the environment. Kita support a company yang orang kata memegang sustainability. Okay. Dan satu lagi homemade. Homemade ni ramai yang kata I suka produk homemade, I beli produk homemade kan. Apa maksud homemade ni sebenarnya? Homemade ni yang dibuat di rumah sendiri dan biasanya untuk kegunaan kita sendiri. Kalau kosmetik lah, makanan saya tak ada masalah sebab makanan orang beli makan hari ni. Okay? Kosmetik, sebab kosmetik kita tak habis pakai satu hari. Kan? So homemade ni selalunya dibuat di rumah dalam small portion untuk dipakai oleh diri sendiri dan penyimpanan dia leceh. Memang kena simpan dalam fridge untuk mengelakkan tumbuh kulat, untuk mengelakkan mold, untuk mengelakkan bakteria dalam tu. Okay? Dan definitely tak ada certification yang boleh obtain dengan homemade produk. Tak boleh dapat KKM sebab homemade dapur kita tak ada GMP. Kan? Dan satu lagi, shelf life consideration. Okay, bila kita nak buat kita punya produk sendiri, homemade untuk kita pakai sendiri, make sure kita tahu shelf life dia berapa lama. Katalah I nak buat spray, face me sendirilah. Kan, I nak buat green tea, masak, letak lavender oil, letak tea tree. Okay, lavender oil, tea tree oil, nak kena hati-hati kalau salah mix, allergic. Okay, alright, so homemade, nak kena satu je consideration yang kena tengok, shelf life. Okay, jangan dah 10-12 hari pakai lagi. Saya kena laju sikit sebab saya membebel lama rasanya, dah terlebih ni. Okay, hazardous chemical commonly found in local timbang kilo skincare. Alright, yang paling common lah ni tak ada benda lain sebenarnya kan, tetap mercury. Mercury kenapa dia bahaya? Sebabnya dia punya vapor, kita sapu kat kulit ni, dekat dengan hidung. Okay, dia boleh menyebabkan harmful effect pada kita punya kidney, digestive system, dia boleh masuk dekat kulit, meresap kan. Dan juga kidney toxicity itu yang paling. Bukan dalam kadar yang rendah. Biasanya kalau timbang kilo dia akan letak mercury ni dalam kadar yang sangat tinggi yang menyebabkan masalah begini, tak bertanggungjawab. Hydroquinone digunakan oleh doktor, okay, di klinik untuk mencerahkan kulit tetapi dalam keadaan terkawal.
Tetapi bila dimasukkan ke dalam local kosmetik untuk dipakai setiap hari, dia jadi tak terkawal. Jadilah kesan yang sebegini ni, bertumpuk. Okey, ni payah nak hilang ni, tumpuk ni. Alright, dan juga bila dah makin lama, kenapa dia boleh menyebabkan skin cancer? Sebabnya hydroquinone dia menggelupaskan kulit kita. So kulit kita makin nipis, kita tak ada melanin yang cukup untuk melindungi kulit kita daripada matahari, yang itu adalah penyumbang kepada skin cancer. Okay? Tretinoin, tadi saya dah cerita, tretinoin adalah vitamin A yang membezakan antara kosmetik dan juga medical. Kan yang kata tadi makan ubat ke hospital apa tu je. Okay? Tretinoin. Sebab tu dia ni tak boleh ada di dalam kosmetik. Okay? So pastikan benda ni tak ada lah. Kalau tidak kan jadi begini. Okay? Dan juga yang ini adalah safe ingredient. Safe ingredient selamat. Selamat boleh pakai, tak ada masalah. Tetapi sometimes are not suitable untuk kulit-kulit yang sensitif dan eczema. Sebab dia boleh jadi allergic reaction. SLS ni kalau ada eczema memang payah sikit SLS ni. Saya tak boleh SLS. Saya memang kena cari benda yang tak ada SLS. So sodium lauryl sulfate. Kat mana nak cari SLS? Semua shampoo ada, semua sabun basuh ada, semua sabun pinggan ada, semua sabun badan ada, asalkan dia berbuih, itulah SLS. Okay, so kalau tiba-tiba nak cari, saya tak nak pakai benda yang ada SLS, tapi nak berbuih, tak boleh lah. Bila tak ada SLS, tak berbuih lah dia. Okay, and then metal, aluminium compound, selalunya di dalam deodorant. Sebab tu ada orang allergic to deodorant. Acid, okay, seperti salicylic acid, topical retinol, glycolic acid ni semua kerana asid ni dia menggelupaskan kulit. Ada orang yang kulit ada eczema dan sensitif, senang merah, dia akan menyebabkan kulit tu lebih ringsed. Kulit normal tak ada masalah. Okay. Fragrance, ada orang tak boleh pewangi. Pewangi, in fact, fragrance spray pada badan pun tak boleh. Pada skincare pun tak boleh. Essential oil, okay, ada orang kata essential oil sangat bagus. Ya, saya pun sangat-sangat suka essential oil. Tetapi pada setengah orang, dia boleh menyebabkan allergic. Dan juga ada orang yang tak faham essential oil dia tak boleh pakai dry on the skin. Dia kena dicampurkan, kena mix dengan carrier, tak boleh ambil terus sapu, memang tak boleh. Satu je essential oil yang boleh sapu terus, which is tea tree oil, pun tak boleh banyak. Emollient seperti lanolin, cocoa butter, coconut butter, asapul ni semua ni sebab dia adalah benda yang menyumbat pori. So pada orang yang kulit senang breakout, senang berjerawat, nak kena tengok benda-benda ni takut tak sesuai. Okay, paraben iaitu preservatif, kebanyakan akan ada paraben. Sebab paraben ni adalah preservatif yang paling murah. Kalau nak cari produk yang tanpa paraben, ada, biasanya harganya akan mahal sedikit. Sebab preservatif yang bukan paraben memang harga lebih mahal. Silikon, silikon dia tak ada benefit. Kalau kita tengok pada makeup, makeup yang stay on, dia akan ada silikon. Okay, silikon ni dia tak ada langsung benefit pada kulit untuk skin health. Dia cuma untuk menyebabkan kulit kita rasa lembut dan sedap aja. Okay, tapi benefit dari segi kesihatan kulit tak ada. Alright, in conclusion, tu laju saya 2-3 slide laju. Sebab saya tengok masa saya dah lebih 3 minit. Minta maaf Dr. Zafi. Saya conclude sekejap. Okay, in conclusion. Okay, beauty is subjective to the eye of the viewer. Semua yang kita kata cantik, cantik. Okay, tapi kalau kita dipilih untuk kita nampak cantik pada mata orang, tak? Kita ni nak diri kita cantik. Tetapi cantik kita tu untuk siapa sebenarnya? Kalau kita ni nak nampak cantik, tapi cantik kita tu kita nak suruh orang ni lah nampak cantik. Kita nak, nampak aku cantik, B nampak aku cantik, dia nak tak. Bagi sampai bila pun kita tak akan rasa puas hati. Sampai bila pun kita tak dapat that satisfaction, sampai bila pun kita tak akan rasa cantik. Jadi sebab cantik tu subjektif dan berubah-ubah dari masa ke masa. Okay? So cantik tu sebenarnya pada diri kita. Kita rasa sihat, kita rasa confident, kita rasa selesa dan kita nampak perubahan yang positif pada diri kita sendiri. Dah. Okay? Be a wise consumer and choose well. Sebab kalau kita nak cerita pasal safe cosmetics, sampai bila pun kita akan berperang dengan produk-produk yang tak selamat ni. Okay? Sebab sentiasa akan ada. Sentiasa akan ada founder baru timbang kilo. Sentiasa akan ada produk-produk yang tak bertanggungjawab untuk dapat keuntungan dengan cepat. So, satu-satunya cara adalah kita menjadi consumer yang lebih bijak dan buat pilihan yang lebih tepat. Okay? So, the pure definition of beauty is to be well.
Okay, itu adalah mission syarikat saya sebenarnya untuk instill wellness awareness pada umum. Dan wellness macam saya cakap tadi dia merangkumi ni mental, spiritual, emotional, environmental dan physical. So kita seboleh-bolehnya pastikan semua ni stabil dan semuanya ada. Okay. So saya harap saya punya ni bermanfaat. Kalau masih ada lagi semua di sini, dengar tak? Saya nak ada. Dengar tak daripada awal sampai habis ni, sebab nanti kan kita ada quiz kan. Siapa yang dengar musyuk daripada awal sampai habis tu boleh tolong tak type satu. Tu ya. Ada tak? Okay, siapa yang dengar daripada awal sampai habis tu tolong type satu dekat ni chat room. Ada. Terima kasih banyak. Cindy, ada Nurafika, Tivia, Amar, Huda. Saya tak sempat nak baca, banyak ramai tu. Terima kasih banyak. Okay. May this sharing be beneficial to all. Terima kasih jemput saya sekali lagi hari ini. Dan juga orang kata jangan serik lah kan. Dan juga semoga lepas ni kita semua jadi consumer yang lebih bijak dan lebih pandai memilih. Alright. So, kalau nak cari saya, boleh cari saya di drima.com. Dan juga kalau andai kata nak bersama-sama dengan kita, Irma dan juga Bersama Berhad untuk spread the wellness awareness campaign dengan kita, bolehlah contact saya. Okay. So saya tamatkan di sini dulu. Terima kasih banyak-banyak. Saya welcome the floor for any questions. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada penceramah kita Dr. Irma Shida, CEO Irma Ariandi Global Sendirian Berhad. Sekiranya ada question and answer, bolehlah letak di, sekiranya ada question, bolehlah letakkan di chat, okay? Tapi daripada tadi saya scroll tak jumpa question dekat chat ni. Cuma itulah saya nak, kalau diorang tak ada apa nak tanya. Saya masa menikmati ceramah Dr. Irda tadi, saya dapat menyimpulkan beberapa perkara. Saya rasa seperti masuk dalam kelas wellness dan saya rasa saya dapat tangkap beberapa perkara lah, iaitu Dr. Irma telah memberitahu kita ya, beliau definitely seorang yang berani kerana beliau telah berada di dalam beberapa industri. Bukan company, industri. Okay, so beliau saya rasa memecahkan tembok comfort, keselesaan sendirilah saya rasa. Okay, itu adalah satu motivasi yang baiklah untuk kita lihat semula pada diri kita lah. Okay, dan beliau telah memberikan beberapa tips untuk kita berkenaan dengan GMP, halal, COP halal tu sistem pendaftaran Quest dan bagaimana nak mengeluarkan produk sendiri, apa yang perlu diberikan perhatian. Juga terma-terma seperti proper R&D dapur versus R&D sebenar, okay? Produk farmasi dan kosmetik, mile number versus note number, awareness mengenai produk timbang kilo, ia telah meningkat dan sekarang ni kita dapati kurang sedikit produk timbang kilo ni kan. Chemical, natural, organic dan homemade. Yang saya rasa benda yang barulah, selalu kita nampak organic dan natural je, homemade dengan chemical ni jarang-jarang untuk kita ketahui apa dia sebenarnya. Dan of course cantik itu subjektif, alhamdulillah. Saya rasa teruja sebab kebanyakan kosmetik punya owner dia tidak hendak menjual wellness punya awareness. Dia nak jual cantik, semua kena kelihatan cantik, tapi dia tak create pun awareness on how kita patut stay beautiful at what level yang kita perlu stay beautiful kan. Sampai level semua orang nak kita cantik ke kita perlu stay beautiful, ataupun kita perlu stay beautiful as what per our expectation sahaja. Okay, saya rasa perkara itu penting lah sebab kecantikan dalaman dan luaran tu adalah dan ia akan menyinar di luaran nanti kan. Dr. Irma, okay, kita masih menanti soalan yang ada. Semua cakap thank you je ni Dr. Irma. Nampaknya mereka faham ataupun takut saya membimbing panjang lagi. Saya mungkin sesampai tunggu peserta kita tanya, saya pun nak tanya jugalah satu soalan. Boleh. Produk timbang kilo ni dia sama ke dengan OEM, manufactured by OEM company? Adakah OEM tu sebenarnya dia keluarkan produk timbang kilo? Satu. Yang kedua,
Yang kedua, apa pendapat doktor berkenaan dengan, kalau kita tengok sekarang kan, saya rasa recently lah saya baru tercome across satu founder ni yang umur 19 tahun. Dia jual satu produk yang rasanya boleh memutihkan. Tapi saya tak sure, tapi dia sangat apa orang kata sangat successful lah dia punya business tu. So dia successful because of ramai customer yang belilah. So apa pendapat doktor? Kenapa orang yang macam ni, walaupun kita katakan dia tak ada credibility pun, in fact 19 years, macam apa dia punya background kan, apa dia punya qualification. So why orang masih lagi berani untuk beli produk-produk yang macam ni lah. Okay. Itu je doktor. Terima kasih banyak. Ni soalan cabar sebenarnya. Cabar dia, tapi insyaAllah saya cuba jawab. Okay, soalan pertama tadi timbang kilo dan OEM. Alright, sebenarnya ramai yang masih kabur tentang perbezaan antara timbang kilo dan OEM ni. Okay, kalaulah nak tahu, OEM ni adalah satu benda yang bagus sebenarnya. OEM sebabnya, kalau kita tengok kita cerita tentang the global cosmetic scene. Global cosmetic scene, OEM contoh macam Body Shop lah. Kita ambil satu jenama yang semua orang kenal. Contoh macam Body Shop, contoh seperti apa lagi beberapa lagi jenama kosmetik yang besar yang tak mempunyai kilang sendiri. Tapi mereka lakukan contract manufacturing. Contract manufacturing di mana ada kilang-kilang yang memang terdiri untuk membuat produk kosmetik bagi jenama tersebut. Contoh macam Body Shop, dia ada kilang A yang di Afrika buat untuk produk dia mungkin cocoa butter ini. Kilang di Jepun untuk buat ini, kilangnya tak sama. Maknanya ada beberapa kilang yang dianugerahkan kontrak untuk buat produk bagi jenama dia. Dan formulasi itu dipegang oleh Body Shop. Begitu. Itu adalah sebenarnya yang kita gelar sebagai OEM. Jadi OEM di mana kilang tersebut dia tak buat jenama dia. Okay, dan dia membuat produk berdasarkan kontrak yang diterima daripada brand owner. Begitu. Sebab kalau kita tengok kebanyakan brand yang berjaya, mereka tak memegang keseluruhan roadmap perjalanan bisnes dia tu. Dia tak lari kilang, dia beri kilang, dia bungkus, dia jual brand apa macam tu. Dia ada banyak pecahan di dalam syarikat dia. Maknanya kilang lain dia menjalankan pergerakan brand saja. Seperti juga saya di Irma dari Global Sdn Bhd, kita memegang kuat jenama Dr. Irma. Kita menjalankan kontrak manufacturing dengan kilang yang kita anugerahkan hak untuk menghilangkan produk kita. Tetapi macam saya cakap tadi, perlu ada GMP, perlu ada halal. Kalau tak, kita tak boleh nak kembangkan brand kita ke mana-mana pun. Itu satu. Itu menjawab soalan. Timbang kilo lain. Timbang kilo ni maknanya kita beli yang dah siap tu kilo, 2 kilo tu. Yang daripada kalau kita tengok dekat IG ada kan. Kilo, 2 kilo yang tak payah daftar KTM kan. Pack je sendiri. Itulah timbang kilo sebenarnya. Sebab bila di situ, bila dia pack sendiri, dia tak akan dapat status GMP untuk pembungkusan. Jadi dia tak boleh daftarkan dengan KKM. Itu yang kita panggil timbang kilo. Itu di perbezaan di situlah, bila timbang kilo memang kita tak dapat nak pastikan keselamatannya. OEM adalah satu praktis yang bagus yang dulu sebenarnya memang daripada dulu memang diamalkan. Tetapi mungkin sebab sekarang cara pemasaran, sebab kita tahu dalam keadaan ekonomi semasa, kilang OEM pun susah nak mencari brand owner yang betul-betul nak membina jenama. Jadi mereka ni terpaksa mencari sendiri klien keluar, tu yang kita nampak. Siapa nak jenama sendiri, siapa nak jadi pemilik jenama sendiri. Tetapi ramai yang kita tengok pemilik jenama sendiri tak sampai 3-4 bulan bercundang. Kerana sebenarnya susah nak menggerakkan satu-satu jenama. Kalau tanya pun apa jugalah cerita pasal branding, makan tahun. Jadi benda ni tak mudah. Dan nak menjawab soalan 19 tahun, produk putih dan juga successful. Sebenarnya apa yang saya rasa lah di Malaysia ni, yang ramai orang boleh ambil peluang walaupun tanpa ada orang kata ilmu yang sepatutnya adalah viral factor sebenarnya. Dekat Malaysia ni viral factor self. Kan, contoh macam kalau kita ambil pun itu dari segi kosmetik kan, viral factor, semua orang pergi berkelompok pada dia, even kalau ceritanya cerita yang sangat-sangat negatif pun, tapi tetap marketing. Bad marketing tetap diconsider sebagai marketing. Sebab marketing tu satu je kita punya sasaran.
kita nak suruh orang tengok kita marketing. So kita boleh pilih dua cara, pergi kanan atau pergi kiri. Kita nak buat cerita bagus atau cerita tak bagus. Dan masalahnya di Malaysia ni, kalau cerita yang tak bagus tu cepat je tersebar, cepat je dekat WhatsApp. Jadinya lebih cepat dia dapat marketing dia berbanding dengan cerita macam saya tengok hari tu ada satu daripada salah satu kenalan saya, sahabat saya punya kenalan. Okay, dia buat satu company drone yang dah nak ke IPO dan dia punya drone punya application dah masuk seluruh dunia, yang kita sendiri dengar macam wow, tak viral pun, tak ada siapa mengenal. Macam tu. Jadinya dekat Malaysia ni memang cara marketing yang paling berhasil adalah viral marketing, negative marketing, lebih cepat untuk dapat pelanggan, lebih cepat untuk buat jualan. Jadi pada 19 tahun, kalau kita tengok pun ada budak yang umur 14 tahun jual air pun banyak dapat jualan dia. Jadi mungkin kita di Malaysia ni masih lagi terkesan dengan viral marketing dan juga faktor kesian lah, kesian. Kita akan pilih lebih pada yang kita kesian berbanding pada yang kita rasa bagus. Macam tu. Itu naluri lah kan. Jadinya mungkin dia tiada ilmu di bahagian kosmetik, tetapi ilmu di bidang marketing dia kuat. Itulah, kita boleh cakap begitu. Kerana kalau dia boleh menjual, maknanya marketing dia menjadi. So tak ada salah di situ. Cuma again, saya tekankan lagi sekali seperti tadi, dia boleh jadi marketing yang hebat. Kira kelompok-kelompok peniaga yang begini, yang menggunakan negatif marketing, negatif marketing yang daripada segi negatif lah kan. Viral marketing, contoh orang kata cerita-cerita gosip sebagai marketing, bukan menjual produk, bukan menjual quality produk, tetapi menjual diri dan juga cerita tentang diri, menyebabkan dia ni dikenal. Itu adalah mungkin hak dan effort dan juga usaha dia sebagai peniaga untuk menaikkan jenama dia. Tetapi kita perlu ingat hak kita sebagai pembeli dan konsumer. Kita ada hak untuk memilih, kita ada hak untuk pilih benda yang berkualiti, dan kita juga ada akal untuk berfikirlah senang cerita. So harapan saya kat situ lah, itu yang saya rasa awareness tu penting lah sebenarnya. Harap-harap menjawab soalan doktor. Ya, Dr. Irma, kita juga ada beberapa question. Sekarang ni dah ada question. Bila orang tanya question, barulah ada question. Dia kena ada yang buat question dulu, okay? Dia tanya, doktor, mostly product from which country yang bagus? Okay, a good question sebenarnya. Sebabnya, kalau kita tanya daripada country mana, kan? Kalau saya kata, kalau kita duduk di Malaysia, of course produk buatan Malaysia yang bagus. Kenapa? Kenapa Sebab kalau nak dibandingkan kulit kita di sini dengan cuaca kita ni yang panas dan berpeluh melekit setiap hari, dengan Korea yang kalau musim sejuk dia memang kering dan juga orang kata betul-betul kering, tak berangin dan sangat-sangat sejuk. Of course kita punya skincare yang diformulasikan di sini untuk kulit orang kita lebih sesuai dengan kita berbanding dengan produk Korea yang sebenarnya diformulasikan untuk dia punya weather. Maknanya kulit dia biasanya kering. Kalau kita tengok kulit orang luar selalunya lebih kering sebab dia sejuk dan kering. Jadi dia punya moisturizer akan lebih berat. Bila lebih berat, dia akan, kalau kita di sini bila kita kulit dah berminyak, dia akan lebih block pores kita. Macam kalau di US kata, dia akan lebih banyak bahan-bahan seperti AHA, glycolic acid untuk untuk menggantikan kulit. Sebab kita sedia maklum kalau kita tengok kulit Caucasian, kulit dia kasar tak macam kulit kita. Jadinya formulasi produk dia tu berbeza mengikut negara, mengikut jenis kulit dan mengikut jenis cuaca. Jadi kalau tanya produk daripada negara mana yang bagus, sebenarnya di negara tempat tinggal kita lah. Sebabnya di negara tempat tinggal kita ni yang sesuai dengan kulit kita. Sebab kalau pergi Korea, tengok orang Korea, kulit dia tak ada pores, langsung tak ada pori-pori. Pergi dekat-dekat tengok. Bukan kerana dia punya BB cream tu. Bukan kerana dia pakai BB cream dia tu dia jadi orang gitu. Kalau dia tak pakai apa-apa, dia memang jenis macam tu. BB cream tu mengkilatkan aja. Kan kita ni kulit dia berminyak kat Malaysia, tak ada BB cream pun dah dapat glowing tu, betul tak? Jadinya
kena pilih produk ikut kesesuaian kulit dan juga kesesuaian cuaca. Mungkin satu hari nanti kalau pergi travel, katalah memang pergi time winter macam saya sendiri, saya selalu travel sebelum pandemik, cerita sedih So kalau saya pergi ke tempat yang memang saya tahu tengah winter, saya akan bawa krim yang berat sikit. Sebab kalau tak cukup, memang kering. So bergantung kepada cuaca sebenarnya. Banyak juga ni soalan ni di bawah, harap yang tu menjawab soalan lah. Ada soalan lagi satu ni. Doktor, betul ke produk yang ada salicylic acid dan benzoyl peroxide bagus untuk kulit? Okey, idham idham. Okey, kedua-dua bahan yang disebut tadi tu, salicylic acid dan juga benzoyl peroxide adalah produk yang kita gunakan, bahan yang kita gunakan untuk mengurangkan kejadian jerawat. Salicylic acid untuk orang kata mendapatkan penggelupasan halus kulit, sebab dia kategori asid kan, dia HA. So dia menggelupaskan kulit tu sikit-sikit supaya pori-pori kita tak tersumbat. Supaya bila pori tak tersumbat, kuranglah kejadian jerawat. Sebab kita tahu jerawat ni puncanya pori tersumbat, minyak, ada bakteria di dalamnya menyebabkan jadi jerawat. Dan juga benzoyl peroxide pun untuk mengeringkan kulit tersebut supaya kurang keluar minyak dan juga kurangkan kejadian jerawat. So kalau tanya saya yang ada salicylic dan benzoyl peroxide bagus ke tidak? Ya, untuk mereka yang mengalami masalah kulit berminyak, ada jerawat dan juga whitehead dan blackhead sesuai. Kalau kulit kering, janganlah pakai benzoyl peroxide, tak sesuai. Kalau kulit berjeragat, bukan benzoyl peroxide, benda lain. Kalau kata kulit yang matang, ada kedutan halus pun bukan salicylic acid, bukan benzoyl peroxide. Kedua-dua bahan tadi untuk jerawat sahaja. Okey, baik. Soalan seterusnya, doktor boleh bagi contoh produk apa yang bagus untuk kosmetik dan skincare? Kalau saya jawab Dr. Irma ni, bagus tak? Of course lah kan, of course kita kena jawab Dr. Irma. Saya akan jawab. Lokal kan, lokal. Contoh produk yang bagus kosmetik dan skincare. Okey. Kalau tanya saya lah, of course nombor satu saya akan jawab Dr. Irma Skincare. Sebabnya saya 6 tahun mengusahakan, so saya tahu satu-satu bahan apa yang saya letakkan kat dalam tu, dan saya tahu produk saya satu-satu apa yang sesuai untuk orang ni, apa yang sesuai untuk kulit ni, dan kita dah ada 6 tahun pengalaman handle macam-macam jenis masalah kulit, satu. Dan kita handle di lokasi, maknanya kita ada spa dan facial center, maknanya kita tengok dan juga follow up kita punya customer 6 tahun. Jadinya di situ saya yakin lah sebenarnya jenama Dr. Irma ni memang bagus lah. Tapi kalau katalah nak cari yang lain juga, nasihat saya, kalau di Malaysia ni carilah jenama-jenama yang dah orang kata established. Okay, established tu biasanya setahun, 2 tahun ke atas tu dah established lah. Kan, kalau ada halal, established lah tu. Dia dah siap dah segala documentation-nya. Dan kalau produk-produk Malaysia yang dah ekspor ke luar negara pun bagus, sebabnya kita nak ekspor bukan senang. Kita lalui fasa orang kata untuk kita punya documentation di Malaysia, dan juga kita kena lalu documentation di luar negara juga. Maknanya lagi ada satu lagi tapisan untuk keselamatan produk, dan saya suka nak cakap produk saya alhamdulillah kita dah dapat masuk pasaran Indonesia. So ada BPOM tu macam notifikasi di Malaysia, dan lulus Kementerian Kesihatan di Indonesia sebenarnya. Dia saya engineer macam tu. Lepas tu satu lagi produk-produk import. Bila dia diimport, maknanya dia adalah produk yang dah melalui segregation yang sama. Okay? Share local produk yang doktor tahu. I baca soalan dekat sini. Share local produk yang doktor tahu and recommend to try. Sama ni, dia punya jawapan. Doktor Irma lah. Sama jawapannya. Sama jawapannya. Jadi kalau nak cari produk yang baik, carilah produk yang berjenama, mendapat halal certificate, GMP ke, dan mungkin produk tu dah pergi ke international, maknanya kita ada sedikit trust lah, ada trust lah kat situ kan. Macam produk Dr. Irma kan, dah 6 tahun. Alhamdulillah, congratulations doktor. I nak add sikit, satu lagi, kenapa I kata nak kena at least jenama dah 2 years and above kan. Sebabnya kalau kita dah selesa pakai that skincare, kita tak nak lah tiba-tiba kita dah pakai, kita tahun depan tak ada dah. Kita nak continuity kan, macam mana orang kata SK2 tu berapa puluh tahun dalam pasaran, dan kita tahu SK2 tu memang sentiasa kita boleh pakai, boleh cari. Macam itulah. Dah tersebut dah satu jenama kan. Okay, tapi
SK2 orang kata, sebab saya dulu saya suka kalau saya nak R&D kan satu produk, I cakap I have to make sure that my product is at par with SK2. So sebab saya dulu pengguna SK2, jadinya saya nak my product is at par SK2, selagi dia tak capai that par, maknanya saya belum capai lagi apa yang saya nak. Dan juga kita nak dia jadi mampu milik, sebab untuk orang kita kan. Jadinya sepatutnya produk di Malaysia, bila dibuat di Malaysia dia mampu milik. Bila kita eksport keluar, waktu itu Dr. Irma akan sama harga dengan SK2 di luar negara lah macam tu. Betul, macam proton dekat Malaysia murah sikit, proton kat Indonesia mahal sikit kan. Tapi baguslah aspirasi Dr. Irma untuk memartabatkan ataupun mensantuni konsumer-konsumer dalam Malaysia dengan harga yang berpatutan ya. Okey, terima kasih banyak Dr. Irma di atas perkongsian dan saya rasa tak dapat kat mana-mana. Kat sini je kita dapat dan saya rasa all the students and participants pun rasa sangat berbangga bukan saja berbangga dengan Dr. Irma, pencapaian Dr. Irma tetapi juga information yang Dr. Irma berikan. Terima kasih banyak berkolaborasi dengan kami dalam program inilah. Okey, kepada partisipan sekalian, Dr. Zafir mute ke Doktor? OMG, saya mute ke apa tadi? Okey, kat mana saya berhenti? Sorry. Okey, terima kasih Dr. Irma kerana Dr. Irma telah memberikan ceramah yang saya rasa sangat berharga lah ya. Okey, sekarang ni kita telah pun kita nak menuju ke akhir tapi belum akhir lagi. Kita nak bagi tahu kita telah mendapatkan pemenang ya, pemenang untuk hashtag game contest tadi, hashtag contest. Ianya telah pun ditutup dan sekarang kita hendak memulakan kuis Kahoot. Dengar semua saya? Okey, kuis Kahoot dan kuis Kahoot ini akan dijalankan sekejap lagi. Betul ke Dr. Umi? Ya betul Doktor. Kita minta participants untuk scan dulu QR code ni untuk dapatkan e-certificate. Okey, partisipan mohon untuk scan QR code ni untuk mendapatkan sertifikat. Ia berlainan ya dengan link tadi yang diberikan. Okay, harap dah ready semua. Okey, sekaranglah baru ada Kahoot game. Okey. Peserta dikehendaki untuk memasuki link tersebut, link ini untuk game Kahoot.
dan menjawab soalan di dalam game Kahoot ini. Game ini akan menyediakan hadiah berupa produk barangan berjumlah RM500 yang pertama akan mendapat tempat pertama akan mendapat RM300, tempat kedua RM200 dan tempat ketiga RM100. So mohon ke link ini dan PIN number ialah 4475202. PIN number ialah 4475202. Okey, dah ramai nampaknya. Ada lagi ke yang nak masuk ke Kahoot game? Okey, boleh pergi ke Kahoot dan masukkan PIN 4475202 untuk menyertai kuis kami. Kami menawarkan hadiah berupa produk barangan Dr. Irma sebanyak RM500 untuk peserta untuk pemenang pertama RM300, kedua RM200 dan ketiga RM100. Dr. Umi, kita mungkin tak dengar musiknya Dr. Umi. Mungkin share with the music Dr. Umi. Terima kasih. Ya, dengar Dr. Mazila. Kita baru dengar. Terima kasih Dr. Umi. Okay, kita dah boleh start. Saya rasa kita dah boleh start. Kita dah ada 48 participants. Right, ready semua? 1, 2, 3. Okay, tanya Farizo. SLS is safe for those suffering eczema. Tadi Dr. Irma ada terangkan juga berkenaan dengan ni tadi. Ramai juga salah. Okey, seterusnya. Farizo salah tu tadi. Okey, seterusnya ialah essential oil boleh cause allergic reaction ataupun tidak.
Boleh ke? Okey, seterusnya. Okey, next soalan. MAL registered numbers are required for pharmaceutical product. Betul atau salah? Alright, bagus. Okay. Tahniah May at the podium now. Okay, soalan seterusnya, we can check on the cosmetic notification product save 3 to true ProQuest. Tengok elok-elok soalan dia true ProQuest, you sure ataupun tidak? Okey, sepatutnya daripada Quest 3 jawapan dia. Okey, tahniah Natasha. Okey, soalan seterusnya, tretinoin can be teratogenic in pregnancy mother. Tadi saya dengar Dr. Irma ada explain juga berkenaan dengan benda ni. Okay, good. Ada 2 soalan lagi. Ada masa lagi. Cosmetic made in one's own house in a small portion. So apa benda ni? Ini homemade ke? Natural ke? Organic ke? Chemical? Jawapan dia. Okay, last question. Natasha kena make sure last question ni betul so that dia dapat nombor 1. Untuk obtain CMP. Come on Natasha, come on. Microbiome test is to be conducted yearly. Yearly ke? Sebulan sekali ke? Yearly ke? 2 tahun sekali ke? So, jawapan dia betul atau salah? Okay. Alright, tahniah Yana. Tempat ketiga, tempat kedua ialah Natasha. Maksudnya Natasha tadi jawab salah Yang pertama ialah May. Alright. So untuk pemenang-pemenang May, Natasha dan Yana boleh hubungi di nombor telefon 019-365-7945. Okay. Tahniah semua pemenang. Alhamdulillah kita telah pun mendapat pemenang tersebut. Semua jangan lupa kontak Dr. Umi Kalsom 0193657945 hanya kepada pemenang, bukan semua orang ya. Hanya kepada pemenang Yana, Natasha dan May. Bolehlah hubungi Dr. Umi Kalsom di 0193657945. Okey? Alright, Alhamdulillah kita dah nak sampai ke penghujung program, ya. Terlupa sebenarnya kita nak umumkan hashtag kontes, ya. Okey, mereka lah yang telah menghantar gambar paling cute, okey, di antara you all semua, gambar paling cute di Instagram dengan hashtag yang kita tetapkan tadi. Nombor 1, siapa ke nama orang ni? Tidak dapat dikenal pasti, Doktor. Dapat dikenal pasti dengan nama sahaja. Teresa, tak silap saya ya ke Teresa? You ada ke dekat dalam ni? Teresa, is it? Sorry.
Teresa is number 2. Number 1 ni. Teresa number 2. Okay. Nurul Sakinah. Nurul Sakinah. Nurul Sakinah, okay. Nurul Sakinah, nombor 1. Ya, Nurul Sakinah, awak lah. Awak lah yang menang tu. Nombor 1 dapat. Teresa nombor 2 dan nombor 3. Siapa tu? Claim je siapa awak. Nabila Ismail. Nabila. Bella Luna. Ya, Nabila Ismail kan? Bella Luna nombor 3. Alhamdulillah, congratulations kepada semua pemenang yang ada dalam gambar ni je. Contact Dr. Ma 019365794 Congratulations. 45, sorry. Congratulations kepada semua pemenang. Lagi sekali jangan lupa hubungi Dr. Makalsom 019365794 Cute habislah tiga-tiga you all ni. Bella Luna, Teresa dan lagi seorang Nurul Sakinah. Ya. Okey, alhamdulillah. So jangan lupa claim hadiah tersebut ya dengan sekretariat kita. Saya harap keenam-enam pemenang tersebut berasa gembira menyertai kita pada hari ini. Mereka amat bertuah kerana dapat produk daripada Dr. Irma. As what Dr. Irma cakap tadi, kita perlu menggunakan produk tempatan. Okay? So lepas ni kalau cari produk tempatan. Kita support Dr. Irma sekali. Okay? Alright. Sebelum program ini melabuhkan tirainya, marilah kita mengamati kata-kata ini. Okay, be safe, be beautiful, start with what you put on your skin. Remember, apa yang you letak di skin tu sangat-sangat penting sebab ini je lah skin yang kita ada yang nak buatkan muka kita cantik ke tak cantik ke, ni je lah yang ada. So sayangi skin anda, exercise your power. Power apa yang you ada? Power consumer. Okay, dalam memilih, power untuk memilih, kuasa memilih pelanggan kita panggil ya dalam marketing. Okay, untuk kali terakhir, saya harap you all semua telah mengisi borang yang borang untuk sijil, okay? Kerana bila hantar borang tersebut baru kita boleh berikan sijil kepada anda. Okay, untuk kali terakhirnya saya minta untuk you buka kamera untuk kita mengambil gambar sekali lagi. Okay, untuk kita mengambil gambar sekali lagi. Make sure pemenang-pemenang tu semua confirm kena buka kamera. Yang lain pun bukalah kamera. Kita kan dah cakap tadi, semua kita adalah beautiful. We are beautiful. Okay. So just take care and make sure that you put the right things on your skin. Okay. Sambil-sambil tu mungkin kita boleh dengarkan lagu daripada Dr. Irma ataupun lagu-lagu ciptaan Dr. Irma. Alright. Okay. Alamak. Okay, galeri pertama dah bersedia? Sekejap ya, saya tengah ni kejap. Right, kita tunggu lagi peserta-peserta untuk buka kamera. Afika, Tan Molly, Yo, Wen, Liana, tolong kat kamera. Kita ambil gambar. Okay. Senyum, jangan lupa senyum. 1, 2, 3. Sekejap Okay, satu lagi. 1, 2, 3. Thank you everyone. Okay, dengan itu terima kasih di atas penyertaan anda semua. Terima kasih Dr. Irma kerana telah meluangkan masa bersama dengan kami, menambahkan ilmu kami dan memberikan awareness
kepada wellness, wellness lah. Okay, saya harap awareness on wellness ni berkembang seiring dengan isu-isu dengan menurunnya isu-isu produk-produk timbang kati ataupun produk-produk yang tidak safe untuk kulit-kulit kita semua ya. So terima kasih di atas penyertaan anda semua. Kita akan berjumpa di lain kali. Saya akhiri dengan surah Wal-As. Kita nak dengar lagu emoji. Baby, we were never meant to be. Kau kata kau cintakanku, ku percaya semua sumpahmu. Tak kusangka kau tipu. Jika kau berada di tempatku, apa kau rasa? Hanya bila kan bersatu, tapi kau beriku titik biru. Tingginya egomu. Jika kau berada di tempatku, apa kau rasa? Kini ku tahu kau mengira janji. Hati ku harus kuat, tak luka lagi. Baby, maybe we were never meant to be. Wanna text you a row of emojis. Hari ini ku takkan suara lagi. Ku ketik sebaris emoji. Hey gadis, jangan mudah percaya pada setiap kata tunakan ada helanya. Jika bercinta pastikan kau ada batasnya. Ingat Tuhan, ibu, ayah, kau ada maruah. Ya, jaga batas, harga diri tak murah. Jangan kau serah semua pada pria dengan mudah. Ya sudah, sayangilah dirimu biar bingungmu. Jika benar dia ikhlas, pasti kau takkan tertipu. Kau salah stalking IG-ku. Lihat senyumanku, kau sendu. Berita hatimu. Jika kau berada di tempatku, apa kau rasa? Kau salah tekan nomborku. Ku pastikan terus ke mailboxku. Sakit hatimu. Jika kau berada di tempatku, apa kau rasa? Ku gagahkan diri ini. Pasti aku jadi kuat, tak luka lagi. Baby, maybe hari ini masanya to be. Ku beranikan diriku kepadanya. Gonna text you a row of emoji. Tak perlu berbaris-baris, yup. Hari ini masanya. ku takkan suara Tiada kata-kata yang perlu diungkap. Ku ketik sebaris emoji. Ku ketik sebaris emoji ku kepadanya. Tanpa tipu daya emoji padanya. Tiada tipu daya emoji ku kepadanya. Terima kasih semua. Berjumpa di lain kali. Assalamualaikum.